Hai, Assalamualaikum. Tadi saya ada terbaca mengenai komen seorang warganet yang mengatakan tidak perlu mempelajari subjek-subjek yang tidak ada kaitan dengan kerjaya masa depan. Ramai yang menyokong dan tak kurang juga yang membangkang. Antara maklum balas yang diterima mengutarakan tentang kefahaman mengenai falsafah pendidikan kebangsaan. Tiba-tiba saya pun terfikir, apa dia falsafah pendidikan kebangsaan ni? Falsafah pendidikan kebangsaan merupakan sebuah perenggan yang mengandungi strategi dan aspirasi sistem pendidikan di Malaysia. Ia telah diisytiharkan sebagai falsafah pendidikan negara atau FPN pada tahun 1988 sebelum disemak semula dan digantikan dengan falsafah pendidikan kebangsaan atau FPK pada tahun 1996 sebagaimana petikan berikut. Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelektual, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan warga negara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Berdasarkan pembacaan saya sebelum ini, FPK dapat memainkan peranan penting dalam mempertahankan dan meneruskan agenda dekolonisasi dalam menghadapi cabaran era 5.0 yang kita sedang dan akan hadapi ini. Dekolonisasi, apa dia? Dekolonisasi ini merujuk pada proses penyerahan kuasa institusi dan perundangan oleh penjajah kepada penduduk asal yang akan menggalas tanggungjawab sebagai pemerintah kepada negara bangsa mereka sendiri. Menurut sejarah, gerakan dekolonisasi telah berkembang pesat sehingga melibatkan golongan cendekiawan dalam menginterpretasi kepada masalah yang dibawa oleh penjajah seperti penderitaan, eksploitasi, keganasan dan perhambaan yang berlaku ke atas wilayah yang dijajah. Sehubungan itu, konsep dekolonisasi ini sejajar dengan cabaran mensutur semula minda dan pemikiran kita agar dapat membebaskan keintelektualan dari pengaruh negatif legasi penjajah. Jadi terdapat beberapa cara bagaimana FPK ini dapat meneruskan agenda dekolonisasi dalam menghadapi cabaran era 5.0. Yang pertama, memperkukuhkan kesedaran budaya dan bahasa. Pendidikan yang memperkukuhkan kesedaran budaya dan bahasa ini dapat membantu pelajar menghargai kepelbagaian budaya dan bahasa di Malaysia. Ini dapat membantu mempertahankan identiti budaya dan bahasa Malaysia serta mengurangkan lagi pengaruh asing dan dapat mendekolonisasi serta memperbetulkan bahasa dan pemikiran kita. Yang kedua, menekankan kepada kemahiran kreativiti dan inovasi. Pembelajaran yang berpusat pada pelajar dan menggunakan teknologi yang berkualiti tinggi dapat membantu pelajar meningkatkan kemahiran kreativiti dan inovasi yang dapat memupuk pemikiran kritis dan mencari solusi untuk menangani masalah yang rumit dan berubah-ubah. Yang ketiga, mempromosikan pengetahuan dan kebolehan teknologi. Dalam era 5.0, teknologi digital memainkan peranan penting dalam kehidupan harian dan juga perniagaan. Oleh itu, pendidikan perlu melatih pelajar dengan kemahiran dan pengetahuan teknologi dan kecerdasan buatan seperti koding, pemrograman dan sebagainya. Ini dapat membantu pelajar bersaing dalam pasaran global. Yang keempat, menerapkan etika dan moral. Pendidikan perlu menerapkan nilai-nilai moral dan etika dalam penggunaan teknologi untuk memupuk penggunaan teknologi yang bertanggungjawab. Ini dapat membantu mengurangkan pengaruh negatif dan mengekalkan keseimbangan dalam kehidupan digital kita pada hari ini. Dalam kesimpulannya, FPK dapat membantu mempertahankan dan meneruskan agenda dekolonisasi dalam menghadapi cabaran era 5.0
dengan memperkukuhkan identiti negara, menekankan kemahiran kreativiti dan inovasi, mempromosikan pengetahuan dan kebolehan teknologi serta menerapkan etika dan moral dalam penggunaan teknologi. Ini dapat membantu membentuk rakyat Malaysia yang berilmu, berketerampilan, berakhlak mulia dan berdaya saing dalam pasaran global. Sekian perkongsian dari saya. Terima kasih.